Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, jadi maaf ya, hari ini saya memulakan live agak lambat dan hari ini saya akan menumpu terus kepada soalan-soalan daripada pendengar. Jadi jika anda ada soalan, anda boleh mula bertanya sekarang. Apa juga soalan yang anda ingin tanya, sama ada berkenaan dengan satu ulasan ringkas yang akan saya buat sekarang ataupun berkenaan dengan isu lain. Jadi jika ada soalan, anda boleh mula bertanya sekarang. Jadi sementara menunggu soalan, ya, hari ini sesi khas untuk soalannya dan saya akan luangkan masa 10 minit sahaja untuk menjawab soalan. Jadi saya sepintas lalu saya nak sentuh sedikit berkenaan dengan satu keputusan mahkamah semalam, ya, di mana mahkamah telah membekukan aset bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Ya, saya rasa anda semua sudah terbaca atau jika belum, jadi mahkamah telah membekukan aset Najib Tun Razak, di mana Najib hanya boleh keluarkan maksima 100,000 sebulan. Jadi ini berlaku semalam. Okey, jadi saya membaca sedikit. Jadi ada laporan bahawa 1MDB dan anak syarikatnya memperolehi injunksi ex parte Mariva daripada Mahkamah Tinggi terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak untuk membekukan akaun aset dia. Jadi menurut laporan, 1MDB sedang cuba mendapatkan semula $681 dolar Amerika ataupun RM, ringgit Malaysia 2.6 bilion yang dipercayai diambil oleh Najib semasa menjadi Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Jadi atas dasar itu, mahkamah telah membekukan aset Najib dan tidak membenarkan Najib mengeluarkan dana, mengeluarkan atau menggunakan sentuh atau menyentuh aset bernilai RM 2.6 bilion, dan Najib hanya boleh keluarkan maksima 100,000 sebulan daripada akaun dia. Ya, dan jika Najib hendak keluarkan lebih daripada 100,000 sebulan daripada akaun dia, beliau perlu meminta kebenaran. Jadi ini sepintas lalu apa yang berlaku. Jadi maknanya, andai kata Najib ada aset 2.6 bilion, aset mana-mana lah, jadi Najib tidak boleh sentuh aset itu, ataupun Najib ada aset dalam jumlah berapa pun, Najib tidak boleh sentuh aset dalam jumlah RM 2.6 bilion. Kerana jika mahkamah ataupun 1MDB hendak cuba mendapatkan balik 2.6 bilion, andai kata dibuktikan bahawa Najib telah mencuri dana tersebut. Ya, jadi aset bernilai sampai nilai 2.6 bilion Najib tak boleh sentuh. Ya. Dan bulan-bulan dia hanya boleh keluarkan 100,000. Ini untuk mengelakkan daripada Najib melakukan tindakan di mana andai kata beliau telah mencuri aset 2.6 bilion, kemudian aset itu mungkin dilupuskannya atau dengan cara-cara tertentu dialihkannya dan sebagainya sehingga tidak boleh dikesan. Okey. Jadi di sini saya ingin memberitahu ini adalah satu langkah yang tepat yang sebenarnya seharusnya sudah lama dilakukan. Saya difahamkan mahkamah mengambil keputusan itu berdasarkan atau didorong oleh keputusan kes SRC yang mendapati Najib bersalah. Jadi atas itu maka 1MDB berjaya mendapatkan injunksi untuk mengelakkan Najib daripada menyentuh asetnya dalam jumlah 2.6 bilion. Ya. Di sini timbul satu persoalan. Sebenarnya, oleh kerana Najib adalah seorang pemimpin berprofil tinggi, banyak mana sebenarnya aset Najib? Adakah Najib benar-benar ada aset bernilai 2.6 bilion? Ya? Banyak mana aset Najib? Jadi ini adalah satu perkara yang saya rasa walaupun tak wajib tapi wajar dijelaskan kepada rakyat. Ya? Banyak mana sebenarnya aset Najib yang ada sekarang ni? Ya, saya ingat rakyat nak tahulah. Sebab Najib, orang-orang Najib asyik sentuh cerita-cerita dongeng, kononnya Tun kekayaan ini, kekayaan itu,
tanpa pernah diselitkan sebarang bukti. Malah pada zaman Najib ada diusahakan siasatan-siasatan dilakukan terhadap Tun oleh agensi-agensi tertentu, semuanya tidak berjaya menemui apa-apa yang menunjukkan Tun telah lakukan kesalahan. Tetapi mereka terus memainkan cerita kekayaan Tun, kekayaan anak Tun. Jadi sekarang saya nak tahu, rakyat Malaysia nak tahu, ya, banyak manakah aset Najib sebenarnya? Apakah nilai aset Najib? Ya. Jadi mahkamah dah halang Najib daripada menyentuh aset dalam jumlah 2.6 bilion. Jadi adakah Najib ada aset 2.6 bilion? Adakah kurang dari itu? Adakah lebih dari itu? Kita nak tahu. Ya? Kita nak tahu. Atau Najib sila umumkan. Sebab Najib tak boleh tipu. Kalau dia tipu, mahkamah perhati. Jadi sila umumkan. Berapakah nilai sebenarnya jumlah aset anda? Bagi rakyat Malaysia tahu. Bagi pengundi tahu. Itu sahaja mesej saya hari ini. Jadi jika anda ada soalan berkaitan dengan apa yang telah saya bincangkan tadi atau isu lain, sila bertanya sekarang. Saya akan luangkan masa 10 minit. Ya. Arjuna Azwan, sekat hanya 100k sebulan, macam tak beku je. Anda perlu faham. Okey, saya cuma cerita dalam bentuk yang ringkas, yang lebih mudah dipahami. Isu dia bukan 100 juta, 100 ribu, minta maaf. 100 ribu adalah nilai maksima yang Najib dibenarkan keluarkan. Maknanya Najib mungkin nak keluarkan 50 ribu sebulan ke, 70 ribu sebulan ke, berapa sebulan, tak kisah. Jangan lebih 100 ribu. Dan pembekuan aset Najib adalah untuk mengelakkan Najib daripada menyentuh asetnya sehingga jumlah 2.6 bilion. Ya, tapi itu bukan bermakna Najib ada aset 2.6 bilion. Cuma mereka tak nak Najib sentuh aset dia, apa jua jumlah aset dia, sampai nilai 2.6 bilion. Kerana jika didapati Najib telah mencuri ke apa ke dana 1MDB bernilai 2.6 bilion, maka mereka boleh melakukan perkara-perkara tertentu untuk mendapatkan balik 2.6 bilion itu menerusi aset yang dimiliki Najib. Jadi mereka nak elak Najib berbuat apa-apa dengan aset dia, dan mereka hanya membenarkan dia mengeluarkan maksima 100 ribu sebulan. Okey, tapi pokoknya aset Najib telah dibekukan. Aset Najib telah dibekukan oleh mahkamah. Ataupun 1MDB telah mendapatkan, minta maaf, 1MDB telah mendapatkan instruksi untuk membekukan aset Najib. Jadi nak tanya Najib, aset dia yang dibekukan ni, jumlah nilai dia berapa? Sebab Najib selalu cerita, bahasa orang, cerita je, tak ada fakta. Ya. Jadi sekarang Najib bagi tahulah kat kita, aset hang yang dibekukan tu jumlah dia berapa? Adakah 100 juta, 1 bilion, 2 bilion, 2.6 bilion, berapa nilai dia? Dan Najib jangan menipu, sebab mahkamah mengerti. Sebab Najib is public figure. Itu mesej saya. Daripada bercerita je, beritahu kita berapa aset anda. Jangan cerita tentang orang lain, jangan jaga tepikan orang lain. Sekarang ni sudah timbul persoalan sebab rakyat Malaysia baca mahkamah tidak benarkan Najib sentuh aset bernilai hingga 2.6 bilion ringgit. Jadi berapa banyak sebenarnya aset Najib ni? Cuba cerita. Kalau Tun dulu masa 2015, masa Tun serang isu 1MDB, Tun tak cerita je. Tun merujuk kepada skema carta aliran tunai wang yang terbukti benar sahih menerusi proses mahkamah. Najib pula sentiasa cerita. Jadi sekarang oleh kerana dah cerita banyak pasal kononnya kekayaan orang lain, cerita kat rakyat ni, pengundi, banyak mana sebenarnya aset Najib. Dan mengapa mahkamah letakkan nilai maksima RM100,000? Adakah Najib selalu keluar banyak duit dari akaun? Cuba cerita.
Chan Yo, he ought to be grateful and thankful as he is receiving 100,000 per month. Okay, he is not receiving 100,000 per month. 100,000 is the cap. He can take out any amount, but 100,000 is the cap, the ceiling. Yeah, but he should be grateful. Yes, any luxurious lifestyle. All I agree with you. Yeah. Asma Laili, Waalaikumsalam. Yang kirim salam ni semua terima kasih. 100k tu masih cukup ke untuk bayar Saitro tak? Okey, babak bayar Saitro ni, ataupun orang yang pro Najib, saya hari ini sahkan, bukan Saitro ya, saya hanya katakan orang yang pro Najib melakukan perkara-perkara tertentu untuk Najib. Hari ini saya sahkan, adakah mereka terima bayaran? Yes. Tapi itu saya tak kata salah. Tapi adakah orang yang menerima bayaran direct, sama ada dari Rosmah ke Najib? Yes, ada. Okay. Dan kita tahu dulu ada satu kumpulan laskar cyber yang diwujudkan di bawah satu jabatan yang diwujudkan dalam pejabat Perdana Menteri, siap dengan pendanaan beratus-ratus ribu sebulan, hanya dikhususkan untuk isteri Perdana Menteri. Itu dah menganiayai rakyat kerana duit rakyat tu, ya, untuk laskar cyber ni, ya. Jadi tak terkejut lah saya. Tapi kalau 100,000 sebulan dia boleh keluar, nak bayar Saitro tu memang tak boleh lah, kalau saya, pendapat saya lah. Tapi mungkin ada cara lain dia akan bayar, tak tahulah. Kalau andai kata dia ada Saitro dan dia bayar Saitro lah. Tun Perak, bagaimana Najib mempunyai kekayaan dan aset sungguh luar biasa? Ini jangan tanya kat saya, Tun Perak, terima kasih. Tanya kat Najib. Najib ni suka, dia gemar bercerita. Jadi minta dia bercerita lah benda ni. Minta dia beri kita breakdown. Muhammad Abdul Ghafur, salam Tuan RJ. Kena media masa tempatan seperti Sinar Harian Metro tak melaporkan isu ini? Sebenarnya Sinar, saya The Star ada, FMT ada, Sinar apa semua, Sinar ada, Sinar ada, Metro pun ada. Tapi lambat lah, sebab yang pertama mewarkan cerita ni adalah The Edge Markets, ya. Kemudian dibawa oleh The Malaysian Insight, kemudian diterjemahkan oleh saya, dan hari ini ramai dah bawa, ya. Dan semalam juga ada satu perkembangan menarik di luar negara, iaitu Robert Ng, salah seorang banker. Robert Ng, tak silap saya, orang Malaysia ni, tapi dia banker Goldman Sachs, sekarang menghadapi tuduhan mahkamah berhubung 1MDB, ya. Mustafa Mus, kes RC Najib dijatuh hukum denda 200 juta. Kenapa tiada tindakan mensita aset atau wang simpanan Najib sehingga sekarang Najib tak bayar denda? Okey, pertamanya hukuman berhubung dengan kes SRC telah ditangguh, ya. So itu pertama, itu jawapan anda. Kedua, tindakan membekukan aset Najib ini adalah didorong oleh keputusan SRC. Abe Fauzi, malu apa? Ya, Najib selalu bila berlaku satu-satu keputusan mahkamah dan sebagainya, dia akan begitu pantas membuat perkembangan terkini, ikut gaya dia lah, propaganda di Facebook dia. Tapi babak ni senyap setakat ni lah. Mungkin lepas ni dia akan keluarkan kenyataan apa, sebab dia asyik suka bercerita lah, ya. Okey, bagi yang kirim salam, terima kasih. Okey, saya ambil dua lagi soalan. Dulu dah dimestikan pengisytiharan harta dan aset ahli parlimen. Okey, itu di parlimen. Sekarang Najib banyak bercerita jaga tepikan orang di umum. Sekarang
saya minta Najib umumkan kepada umum aset dia yang dibekukan tu jumlah dia berapa. Kalau berani, dedahkan. Ya. Jebat Selatan 2, Salam RJ, kenapa mahkamah masih beri kelonggaran pada Najib untuk gunakan duit 100k? Okey, logik dia mudah. Itu jangan fikir apa-apa. Logik dia mudah. Orang kena makan, orang kena hidup. Jadi dia benarkan Najib keluarkan duit. Tujuan membekukan aset dia, tidak membenarkan dia sentuh aset dia, adalah untuk elakkan daripada aset itu sama ada dilupuskan ke ataupun dipindahkan ke. Mereka tidak ingin hilang aset tu, jadi mereka tidak benarkan dia keluar banyak duit, hanya 100,000 sebulan. Sebab jumlah yang YMDB tuntut adalah 2.6 bilion, besar tu. Kalau dia benarkan Najib keluarkan maksima 100 sebulan pun, setahun maksima yang diberikan adalah 1.2 juta. Itu adalah terlalu sedikit kalau berbanding dengan 2.6 bilion. Jadi memang susah bagi Najib untuk melupuskan atau melakukan apa-apa dengan aset dia bernilai 2.6 bilion andai kata ada, ya, dengan hanya mengeluarkan 100,000 sebulan. Jadi mereka bukan nak hukum dia tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh lakukan apa-apa, tapi tak boleh keluar terlalu banyak sehingga dia ada kemampuan untuk lupus aset itu, untuk memindahkan aset atau sebagainya lah. Sebab mereka akhirnya jika dah buktikan Najib mencuri 2.6 bilion, mereka nak balik. Jadi mereka ada aset-aset dia. Jika mereka terpaksa, mereka boleh ambil aset dia. Ya. Zul Hasan, ada juga dengar penglibatan Najib dengan Genting. Itu cerita lain lah. Regi, adakah Kuli bermain politik play and safe dalam keadaan sekarang? Benar-benar saya tidak tahu. Kuli ni agak senyap, jadi saya tidak berapa tahulah. Ya. Okey, saya terus ke bawah dan saya nak akhiri live. Macam mana nak sedarkan rakyat yang masih sokong perasuah dan kleptokrat taksub Najib? Percayalah, kalau jumlah yang keluar mengundi ramai di PRU, anda akan dapati sebenarnya pentaksub Najib ni adalah golongan amat minoriti. Okey, setakat itu sahaja. Sebentar lagi saya akan letak link kepada saluran Telegram di ruang tajuk dan juga link kepada artikel-artikel berkaitan. Jadi jangan lupa anda rujuk kepada bahagian tajuk dan sentiasa layari thethirdforce.net. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.